Majlis Apresiasi Kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia 2020 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Yunus Sulaiman. Selamat datang diucapkan. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kecemerlangan semua sama-sama diraih agar menjadi sumber inspirasi. Dengan penuh rasa kesyukuran kerana dengan limpah kurnianya, majlis tahunan meraikan kegemilangan dan kejayaan murid-murid tingkatan 5 dalam peperiksaan SPM tetap diteruskan. Di sini juga kita bersama-sama untuk menghargai usaha para pendidik sekolah ini yang berjaya meningkatkan pencapaian kurikulum masing-masing. Demi memberkati majlis yang mulia, marilah kita semua selaku insan kerdil, sifat dan upaya dengan sanubari yang bersih, minda yang jernih bagi menghimpunkan segala harapan dan hasrat dengan pengisian baik-baik doa serta munajat pada Yang Maha Esa. Untuk itu, majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Ustaz Muhammad Haris bin Takariah untuk memimpin pembacaan doa pembuka majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana dengan keizinanmu kami dapat mengadakan dan menjayakan majlis apresiasi kecemerlangan SPM bagi tahun 2020 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Yunus Sulaiman pada kali ini. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, kami memohon kepadamu agar segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini akan mendapat keridaan dan keberkatan darimu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Malah kami memohon kepadamu, Ya Allah, dengan penuh ketakkulan agar majlis anugerah ini akan menjadi sumber inspirasi kepada pelajar lain, agar mereka juga akan bersama-sama mengerah keringat dan mengembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah yang tercinta ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa wa dinan qayyima wa imanan kamila wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pencak silat, cantik berseni, tersadung kaki, dek langkah tak kena. Majlis kita takkan berseri tanpa ucapan Tuan Pengetua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Assalamualaikum mercu. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul dan bersua secara maya dalam majlis apresiasi kecemerlangan SPM 2020 mengikut norma baharu. Para hadirin sekalian, sesungguhnya majlis apresiasi yang diadakan ini, walaupun dalam keadaan maya, merupakan satu agenda pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada anak-anak SMK di MYS yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun 2020 serta guru-guru yang membantu merealisasikan impian anak-anak kita. Untuk makluman semua, seramai 247 orang telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2020. Keputusan SPM pada tahun 2020 telah mencatat sejarah apabila menunjukkan peningkatan yang amat membanggakan semua pihak. Kita telah memperoleh grade purata sekolah iaitu GPS 4.69 berbanding 5.14 pada tahun 2019.
Peningkatan GPS sebanyak 0.45 mencatat sejarah apabila inilah kali pertama GPS sekolah memecah angka 5. Dari segi peratus pula, sekolah kita telah mencatat 87.45% berbanding 80.08% pada tahun 2019. Ini bermakna berlaku peningkatan sebanyak 7.37%. Dengan pencapaian ini juga telah meletakkan SMK DMYS dalam kedudukan antara yang terbaik bagi kategori sekolah harian biasa. SPM 2020 juga mencatat seramai 2 orang murid mendapat skor sempurna. 2 orang memperoleh 9A, 11 orang 8A, 11 orang 7A, 16 orang 6A dan 17 orang 5A. Dalam pencapaian panitia pula, terdapat kita ada 23 mata pelajaran, 17 mata pelajaran mencatat peningkatan dari segi GPMP, 13 mata pelajaran mencatat peningkatan dari segi peratus dan 11 mata pelajaran mendapat kelulusan 100%. Syabas dan tahniah. Sekalung penghargaan dan tahniah diucapkan kepada semua guru yang telah bekerja keras, tidak pernah jemu berusaha untuk melaksanakan perubahan dan pendekatan baharu dalam sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran, sama ada secara bersemuka maupun secara maya melalui PDPR. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada ibu bapa anak-anak yang diraikan ini, yang pastinya sentiasa berusaha memastikan kejayaan anak-anak. Anak-anak YS yang diraikan sekalian, sebenarnya kejayaan anak-anak juga terletak pada diri anak-anak sendiri yang sentiasa mempunyai komitmen dan motivasi diri yang tinggi dalam mencapai kecemerlangan. Tambahan pula, dalam keadaan pandemik COVID-19 yang melanda, anak-anak terpaksa belajar dengan norma baharu dalam keadaan yang tidak menentu. Sekejap bersemuka, sekejap belajar dari rumah, secara online, offline, menggunakan modul, malah pelbagai kaedah digunakan oleh guru-guru demi memastikan kelangsungan pembelajaran dan kejayaan anak-anak didik di SMK DMYS. Hadirin hadirat sekalian, bagi pihak sekolah, saya mendoakan agar anak-anak akan terus melakar kejayaan yang bakal membanggakan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Saya yakin dan percaya barisan penerima anugerah hari ini bakal menjadi seorang pemimpin yang mempunyai karisma tinggi dan mampu menerajui negara pada masa akan datang. Harapan kami, semoga kejayaan para pelajar cemerlang ini akan menjadi pembakar semangat kepada para pelajar yang lain untuk sentiasa mempunyai sikap daya saing demi mempertingkatkan mutu pencapaian mereka, sama ada dalam bidang akademik, sahsiah maupun core curriculum. Akhir kata, saya merakamkan ucapan penghargaan, tahniah dan terima kasih kepada semua warga kerja dan barisan jawatan kuasa yang telah berusaha dan mengambil inisiatif untuk menggunakan aplikasi komunikasi secara maya demi merealisasikan Majlis Apresiasi SPM 2020 yang mencatat sejarah tersendiri. Semoga SMK DMYS terus cemerlang. Kebersamaan beriltizam YS Timercu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian anugerah Apresiasi Kecemerlangan SPM 2020. Anugerah Cemerlang 5A. Nur Hazika Atma binti Saharudin, Muhammad Firdaus bin Hasan,
Zabal Nur Ilham bin Jalani, Nur Najwa Aisyara binti Muhammad Arifin, Nurul Ain, Muhammad Aiman Shah bin Muhammad Nazar, Liao Jen Sen, Fatin Nurizati binti Abdul Razak, Iwana Irdina binti Robani, Siti Nuraida Akila binti Rashid, Nur Fatiha Azmuddin, Nur Alia Sofia binti Muhammad Sofian, Nur Fatiha binti Isam, Siti Nur Syuhada binti Rahman, Nurun Natasah binti Abdul Rahman, Ahmad Hazimi bin Cik Ros, dan Goh Shen Wen. Anugerah Cemerlang 6E. Erika Merina binti Hanizan, Wang Xin Ying, Siti Nur Atirah binti alias Hairi Uman, Siti Aliyah binti Ilyas, Nur Aini Azirah binti Kamal, Nurul Syafiqah Isma binti Isnin, Nurul Nabila binti Jamaluddin, Tanjani, Nur Firzanah binti Nur Abidin, Muhammad Ikmal Hakimi bin Irwan Erizul, Muhammad Amir Izzat bin Nur Hisham, Jesslyn Eng Xiao Xuan, Wen Li, Lai Chen Sheng, Hadi Muaz bin Razali, dan Liao Yan Mei. Anugerah Cemerlang 7E. Muhammad Hafi bin Nuraizat, Zarif Haikal bin Zainuddin, Nur Ain Syafiqah binti Samsul, Siti Sinarita binti Arifin, Raihan Hazwani binti Zaidi, Muhammad Ezekri bin Zakaria, Nurul Hashimah binti Abdul Wahab, Liu Jianfong, Cheong Guo Ziang, Izzatul Murni binti Zaimatul Azam, dan Li Shuyi. Anugerah Cemerlang 8E. Nur Alia Batrisha binti Muhammad Fauzi, Muhammad Alif bin Burhanuddin, Ti Wei Kiat, Nurul Syahirah binti Zurimi, Chua Jia Chi, Nur Batrisha binti Omar, Alif Zafri bin Muhammad Yasmi, Xiao Hai Ji, Lim Yin Xuan, Kai Jing Wen, dan Muhammad Nail Hakim bin Sukur. Anugerah Cemerlang 9E. Nur Farhah Amirah binti Abdul Malik dan Lai Pei Ling. Anugerah Skor Sempurna. Wardina Syabila binti Saad dan Nur Hashimah binti Halil.
Anugerah Peningkatan GPMP dan Peratus. Bahasa Melayu, Cikgu Marduwati binti Amroji, Cikgu Haja Zulaiha binti Paikun, Cikgu Rohana binti A. Salam, Cikgu Azila binti Muhammad Hanifah, Cikgu Ruhayu binti Rohmat, Cikgu Nurmashita binti Muhammad Saleh, Cikgu Rahayu binti Kamari, dan Cikgu Razila binti Sukimi. Bahasa Inggeris, Cikgu Muallimah binti Idris, Cikgu Umi Rashida binti Usuluddin, Cikgu Khairul Hisham bin Ali Barzum, Cikgu Hajah Nur Aida binti Alias, dan Cikgu Vetneswari anak perempuan Subramania. Sejarah, Cikgu Emi Suliana binti Rahmat, Cikgu Ya Aicin, Cikgu Nur Aziza binti Abdullah, dan Cikgu Zahara binti Akbal Ahmad. Geografi, Cikgu Azila binti Muhammad Hanifah, Cikgu Rohana binti A. Salam, dan Cikgu Nur Fahana binti Zainab. Matematik tambahan, Cikgu Nur Aini binti Nordin, dan Cikgu Nur Azlin binti Mat Zamani. Pendidikan moral, Cikgu Nur Mashita binti Muhammad Saleh. Bahasa Cina, Cikgu Li Ye Li. Pendidikan seni visual, Cikgu Nur Hidana binti Saing, dan Cikgu Nur Fauzia binti A. Gani. Prinsip akaun, Cikgu Turipa binti Ahmad, Cikgu Jamalia binti Aris. Ekonomi, Cikgu Turipa binti Ahmad. Tasawur Islam, Ustaz Abdul Aziz bin Muhammad. Anugerah Peningkatan GPMP dan Kekal 100%. Biologi, Cikgu Molilita binti Nian. Kesusasteraan Melayu, Cikgu Siti Mahiran binti Mat. Sains Sukan, Cikgu Noraziana binti Ahmad. Bahasa Tamil, Cikgu Tabamani anak perempuan Subramaniam. Anugerah Peningkatan GPMP Matematik, Cikgu Nuraini binti Nordin, Cikgu Norazah binti Ahmad, Cikgu Nur Azlin binti Mat Zamani, Cikgu Ifa Izzah binti Muhammad Lasim, dan Cikgu Salasiah binti Panut. Sains, Cikgu Molilita binti Nian, Cikgu Mazura binti Tajuluddin, dan Cikgu Muhammad Nazri bin Aziz. Anugerah Peningkatan Peratus. Pertanian, Cikgu Nurliza binti Muhammad Khairuddin dan Cikgu Nuriza binti A. Rahman. Perniagaan, Cikgu Siti Muhaya binti Misroh. Anugerah Kekal 100%. Sains Rumah Tangga, Cikgu Asniza binti Sulaiman. Fizik, Cikgu Mazura binti Tajuluddin. Bingkisan Ujana Kata Personalia Pelajar Cemerlang Skor Sempurna 2020. Dah
rancang macam-macam untuk masa depan saya. Tapi boleh dikatakan result yang saya dapat tu taklah membanggakan. Jadi dekat situ saya dah kecewakan mak saya, ayah. Alah, SPM je. Alah, kau sama je lah kemahiran. Kau bukan boleh pergi jauh pun. Saya rasa seolah-olah tak ada orang yang nak melihat saya berjaya dengan cita-cita saya. Assalamualaikum, nama saya Shima. Saya berasal daripada Kampung Parit Basilam. Ayah saya bekerja sebagai pemandu lori, manakala mak saya merupakan suri rumah tangga sepenuh masa. Saya merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik. Hai, nama saya Wardina. Saya berasal dari Kampung Melayu, Pekanenas. Ibu saya merupakan seorang suri rumah dan bapa saya pula telah meninggal dunia ketika saya berusia 10 tahun. Saya merupakan anak ke-7 daripada 10 orang adik-beradik. Bagi saya, tahap susah SPM ni pada tahap ke-7 sebelum saya sungguh-sungguh nak belajar. Tapi bila mana saya dah bersungguh-sungguh, dah usaha habis baik, saya merasakan tahap SPM ni dah jatuh pada tahap ke-4. Antara 1 hingga 10 tahap kesusahan SPM ni, bagi saya SPM berada pada tahap ke-3, iaitu boleh dikatakan senang. Pengurusan masa, contohnya lah kan, dalam satu hari tu ada 5 subjek yang perlu saya buat dan selesaikan homeworknya. Lepas tu ada kerja kursus yang memang dah tak boleh tangguh dah. Tapi nak tak nak saya tetap kena juga ubah benda tu jadi suatu perkara yang saya perlu atasi. Pasal gagal, saya nak kongsilah tentang kisah saya supaya orang lain dapat ambil pengajaran dan bertindak dari sekarang. Masa tu saya di tingkatan 3 dan saya sangat risau tentang masa depan saya. Saya nak jadi cemerlang dan apa yang saya buat ialah saya belajar sungguh-sungguh tapi dengan cara yang salah. Bila waktu orang tidur, saya belajar dan kesannya di kelas saya ngantuk dan kena marah dengan cikgu. Bila dapat keputusan PT3, saya kecewa sangat sebab keputusannya tak macam apa yang saya harapkan. Keputusan saya tak sehebat macam adik-beradik saya yang lain. Naik tingkatan 4, motivasi diri saya jatuh sangat. Saya takut untuk menonjol, saya tak nak berada selangkah ke hadapan. Saya rasa saya tak layak untuk berjaya. Dan apa yang saya buat ialah saya banyak menuju ke arah yang terpesong, saya jadi nakal dan kesannya daripada tindakan saya hilang kawan, nama saya buruk, keputusan saya merosot dan yang paling teruk ialah hubungan dengan family saya renggang. Tapi sampai satu tahap di mana saya melibatkan orang lain dengan masalah saya mula terfikir sampai bila saya nak jadi orang lemah, sampai bila saya nak bercerita masalah saya kepada orang lain, mengharap masalah saya hilang sendiri. Sampai bila? Persoalan sampai bila tu seolah-olah menampar diri saya. Dan sejak tu saya mula ambil tindakan, berubah secara perlahan-lahan. Dan proses perubahan tu tak senang. Dan apa yang saya buat ialah yang pertama, saya mula berfikir positif. Saya manipulate kata-kata kritikan dan negatif orang lain dan saya anggap apa yang mereka katakan tu sekadar untuk membuatkan saya bersemangat untuk capai apa yang saya nak. Dan untuk buang rasa takut dengan masa depan, saya membayangkan lebih banyak cita-cita yang hebat-hebat. Dan seterusnya saya belajar untuk sayang diri sendiri. Dan kalau sebab saya tak berubah masa tu, saya rasa saya takkan nak dapat cemerlang dalam SPM sekarang ni. Mak saya lah. Dia yang berikan saya semangat, sanggup berkorban untuk apa saja, sanggup tunaikan apa je yang saya minta berkaitan pelajaran, asalkan keperluan untuk saya belajar tu cukup. Jadi dekat sini, saya nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada mak saya lah terutamanya sebab sanggup berkorban untuk saya, sokong cita-cita saya dan lakukan apa je demi masa depan saya. Insan-insan terpenting di sisi ialah semua orang. Kalau bukan sebab mak tak paksa saya untuk pergi sekolah, mesti saya dah tertinggal jauh.
Kalau cikgu-cikgu tak sebut tentang masalah saya, tentu saya rasa saya ni budak baik. Kalau kawan-kawan tak ada untuk dengarkan masalah saya, mesti saya tengah kemurungan. Dan tanpa kritikan, kata-kata semangat dari mereka dan keinginan saya untuk berjaya macam mereka, tentu saya tak pernah terfikir untuk berubah. Jadi bagi saya, guru-guru, rakan-rakan dan keluarga adalah orang-orang yang paling penting di sisi saya. Pertama sekali, untuk kita belajar ni, kita perlukan suatu ruang khas buat diri kita sendiri. Kita rasa selesa, rasa tak terganggu. Bila mana kita ada ruang belajar ni kan, kita rasa enjoy nak belajar. Tak rasa bosan pun. Yang kedua, jangan pernah ada rasa malu untuk tanya pada cikgu kalau kita tak faham mana-mana topik. Sebab saya sendiri percaya, apa yang kita tanya itulah yang kita akan ingat sampai bila-bila. Saya sangat percaya dengan konsep keberkatan. Dengan keberkatan, hidup saya terasa tenang. Dan saya nak kongsikan satu peristiwa, iaitu ketika tu saya hendak pergi ke sekolah dan saya telah mengguris hati mak saya. Dan semasa proses pembelajaran di sekolah, untuk saya menimba ilmu tu susah. Tak kisahlah sama ada perasaan marah ataupun serba salah tu semakin besar dalam diri saya. Tapi disebabkan kejadian tu, saya rasa tak tenang untuk menimba ilmu. Cita-cita saya nak jadi cikgu bahasa Melayu. Jadinya saya merancang untuk sambung belajar dari PG. Tapi kalau tak ada rezeki, saya akan pilih tingkatan 6 dan seterusnya saya akan sambung belajar dalam bidang pendidikan di universiti. Jika ada rezeki, saya hendak melanjutkan pelajaran di asasi dalam jurusan undang-undang dan seterusnya mendapatkan ijazah sarjana muda kerana saya bercita-cita hendak menjadi seorang peguam. Dan yang paling penting, saya nak terus menggembirakan ibu dan guru-guru saya. Saya buat macam mana pun kita dengan urusan dunia, kita kena berbalik pada Allah. Laksanakan apa yang wajib, iaitu solat. Sebab saya percaya, bila kita membaiki solat kita, Allah juga akan memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Akhir kata, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli keluarga, kawan-kawan dan khususnya para guru kerana sentiasa ada di sisi kami sepanjang perjuangan kami menghadapi SPM.